Apa khabar semua? Anda pernah dengar tak syarikat nama Lucid? Syarikat ni berasal dari US dan pernah dulu macam nak lawan Tesla buat EV. Duit diorang banyaknya datang dari Arab Saudi melalui PIF ataupun Public Investment Fund Saudi Arabia. Dan duit ni semakin lama semakin tak dapat menampung lagi perbelanjaan syarikat ni. Dulu anda ingat tak, ada banyak syarikat EV baru dari US dan dari mana-mana lah yang konon-konon semuanya nak lawan Tesla. Tapi last sekali sebiji kereta pun tak deliver dan akhirnya bungkus. Dah macam scam. Tapi Lucid ni memang dah deliver pun kereta dia kepada customer. Tapi sampai sekarang masih struggle. Walaupun dalam industri EV ni, nama Lucid Motors boleh kata jenama besar jugalah. Sebab produk dia sangat canggih sampai ada manufacturer besar yang lain pun guna barang-barang dia. Tapi masih tak boleh nak survive. Siap kena kutuk-kutuk dengan seorang YouTuber yang popular lagi. Jadi jom kita tengok kenapa boleh jadi macam ni dan sebenarnya syarikat ni ada harapan lagi ke atau tidak. Lucid Motor ni asalnya diasaskan pada tahun 2007 dengan nama Atieva. Dan pada tahun 2016 barulah syarikat ni dia rebranding kepada nama Lucid Motors. Syarikat ni beroperasi di California dan diorang punya production facility dekat Arizona. CEO Lucid ni dulu dia pernah kerja sebagai lead engineer untuk projek Tesla Model S. Jadi orang yang sama yang develop Tesla Model S yang menjadi antara kereta elektrik yang terbaik di dunia adalah orang yang sama yang kemudiannya pergi dan cuba buat kereta yang lagi baik lagi dekat Lucid. Jadi apa yang best sangat dengan Lucid ni sebenarnya? Kalau anda nak tahu, diorang punya first model iaitu Lucid Air adalah sedan yang paling jauh boleh bergerak dengan single charge iaitu 830 km. Kira pada waktu diorang launch tu, range macam ni memang orang tak pernah dengar lah dan Tesla pun tak boleh lawan. Cuma harga tu agak mahal dan premium sebab diorang positionkan Lucid Air ni macam nak lawan kereta-kereta luxury dari Eropah. Tapi sebenarnya mahal tu adalah disebabkan development cost kereta-kereta model awal diorang. Sama jugalah macam Tesla dulu. Masa mula-mula dia jual Tesla Roadster dulu, memang harga dia sangat mahal dan orang kaya saja yang mampu beli. Yang Lucid Air ni pula power dia lebih dari 1000 horsepower dan 0 to 100 tu dia claim sekitar 2 saat sahaja. Jadi range dengan acceleration kereta diorang ni memang lain macam. Lagi-lagi kereta full size sedan boleh bawa family dalam tu. Dan benda ni boleh dicapai disebabkan Lucid menggunakan architecture 900 volt untuk sistem elektrik diorang. Sebagai perbandingan, EV lain biasanya guna 400 volt atau 800 volt sahaja. Sebabnya adalah voltan yang tinggi ni akan meningkatkan efisiensi. Apabila voltan tu lebih tinggi, arus yang diperlukan untuk menghasilkan kuasa yang sama akan lebih rendah. Sebab kalau ikut formula, power adalah hasil darab voltan dengan arus. Bila voltan tu tinggi, maka kehilangan tenaga akibat haba akan berkurangan dan ini membolehkan kereta tu dicas dengan lebih cepat. Jadi bagi saya, Lucid ni beranilah untuk tidak follow industri standard pada waktu tu. Kemudian banyak komponen diorang, contohnya inverter untuk motor tu dibuat in-house. Memang diorang buat research sendiri dan ini menjadikan kereta dia sangat canggih. Tapi kelemahan besar buat teknologi sendiri ni adalah kos R&D yang sangat tinggi. Ini ratus-ratus juta punya kos tau. Dan kemudian diorang launch pula diorang punya second model iaitu Lucid Gravity. Gravity ni adalah sebuah SUV mewah dan diorang launch ni pada Disember 2024. Agak baru juga. Gravity ni lebih besar dan lebih praktikal untuk family. Tapi kesemua teknologi canggih-canggih yang ada pada Lucid Air tu tetap ada pada Lucid Gravity. Jadi sekarang ni dah ada dua model. Selain dari buat kereta sebiji macam tu, Lucid ni juga dia supply teknologi EV diorang kepada manufacturer lain. Contohnya macam Aston Martin. Kiranya Aston Martin beli barang Lucid dan masukkan dalam kereta dia. Pada masa yang sama, Aston juga memberikan sedikit share sebanyak 3.7% kepada Lucid. Maksudnya, Lucid ni juga memiliki sebahagian dari syarikat Aston Martin. Jadi, deal yang besar macam ni menunjukkan bahawa teknologi Lucid ni bukan calang-calang. Kalau tengok segala innovation dia, nampak macam tak mungkin lah company yang hebat macam ni sedang dalam masalah yang besar. Investor pun ada, customer dari manufacturer lain pun ada, teknologi dia pun mantap, manpower ada. Apa lagi yang tak kena sampai nak bankrupt? Kalau anda nak tahu, syarikat ni secara berterusan telah rugi dalam jumlah yang sangat besar setiap kuarter.
pada suku tahun kedua 2025, Lucid melaporkan kerugian lebih dari 850 juta dolar dengan revenue dia sekitar 260 juta dolar sahaja. Macam mana nak survive kalau rugi sampai macam ni kan? Ini dalam dolar tau. Kalau dalam ringgit, dia dah rugi dalam 3 bilion ringgit macam tu. Sebagai perbandingan, seluruh company Proton pun value dia lebih kurang 4 bilion. Jadi kerugian Lucid ni sangat banyak. Dan sepanjang tahun 2025, Lucid hanya berjaya deliver dalam 16,000 unit kenderaan kepada pelanggan. Nampak macam besar kan? Tapi sebagai perbandingan, pada tahun 2025, Tesla telah deliver 1.6 juta kenderaan kepada customer. 100 kali ganda lebih banyak dari Lucid. Tapi sebelum tu, ramai orang nak belajar kemahiran digital, tapi tak naklah spend sampai beribu-ribu untuk belajar dari profesional. Nak belajar sendiri dekat internet pun takut cikgunya tu entah apa-apa dan susah nak dapat konten dalam bahasa Melayu. Jadi nak dapat sesuatu ilmu dari orang yang betul tu, sama ada nak kena bayar sangat mahal atau nak kena spend masa yang sangat lama. Sudahnya sampai bila-bila lah tak belajar, lama-lama akan ketinggalan. Benda ni bukan berlaku pada anda seorang saja, tapi memang ramai struggle nak mendapatkan ilmu yang berkualiti tinggi ni, lagi-lagi dalam bahasa Melayu. Untuk membantu anda, Akademi Hasbullah kini telah ada hampir 20,000 pelajar yang dapat belajar dengan pakar bidang masing-masing dalam bahasa Melayu pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Caranya mudah saja. Bila anda jumpa kursus yang anda nak belajar, anda boleh daftar dan serta-merta anda boleh tonton video-video tutorial yang pakar-pakar ni telah sediakan untuk anda. Video-video ni anda boleh tonton berulang kali dan anda boleh akses kursus-kursus yang anda join ni sampai bila-bila. Jadi tak kisah anda dekat mana pun, asalkan ada internet, anda boleh belajar ikut masa anda sendiri. Untuk tengok kursus apa yang ada, klik link dekat bawah. Kami faham, kalau tak ada platform macam ni, memang susah orang Malaysia nak upskill. Maka sampai bila-bila lah tak dapat nak belajar dari orang yang betul. Dan kalau anda cuba kursus-kursus yang ditawarkan ni, maka anda boleh guna knowledge tu untuk buat side income, untuk memudahkan pekerjaan anda supaya anda ada masa yang lebih banyak untuk buat something yang lagi penting. Okey, jom kita sambung. Dan jumlah keseluruhan pelaburan Saudi ke dalam Lucid ni adalah lebih kurang 7.5 bilion dolar. Maksudnya, tanpa investment ni memang diorang dah tak boleh survive. Kemudian, Uber pun dengar kata akan order banyak kereta lah dari Lucid ni dalam 35,000 unit dan diorang juga inject cash masuk ke dalam company ni. Jadi bukanlah kata Lucid ni tak ada harapan langsung. Cuma, walaupun duit Saudi terus masuk, kerugian Lucid yang jauh lebih besar dari revenue dia menyebabkan syarikat ni tak boleh meneruskan operasi macam ni untuk jangka masa yang panjang. Kalau buka company, duit tu patutnya datang dari customer, bukan dari investor. Awal-awal je boleh. Yang menambahkan lagi pressure kepada kewangan Lucid ni adalah recall yang diorang terpaksa buat baru-baru ni. Jadi dah lah rugi, kena buat recall lagi. Pada Mac 2026, Lucid mengeluarkan recall untuk sebahagian kenderaan Gravity tahun production 2025 dan 2026 sebab ada masalah pada anchor seatbelt belakang yang mana welding dia tak cukup kuat. Jadi kalau accident memang bahaya. Yang buat hal adalah supplier. Tapi sebelum tu pun ada lagi recall sebenarnya untuk Lucid Air yang mana ada software issue yang akan cut power secara tiba-tiba. Plus, Channel Engineering explain pula dia review kereta ni dan komplain kau-kau punya pasal macam-macam bug yang ada dalam kereta tu. Masalah bila berlaku recall ni adalah first memanglah akan makan modal berjuta-juta sebab dia tak boleh nak charge customer kalau masalah datang dari company. Yang kedua, bila berlaku banyak recall untuk brand yang sama macam ni, keyakinan pembeli pun akan berkurang. Maknanya reputasi dia di kalangan existing buyer pun turut terjejas. Dahlah kereta tu mahal dan premium. Lepas tu banyak problem pula. Kalau anda pun mesti tak puas hati kan? Jadi tak kira sebenarnya duit investor masuk banyak mana pun, yang penting in the end produk tu perlulah dijual dan untuk jual produk tu, customer mesti kena happy dengan produk yang sedia ada. Sebab kalau bergantung pada duit investor pun, satu hari nanti investor akan nak balik duit diorang tu. Nama pun investor kan, mesti dia nak balik duit dia plus keuntungan, betul tak? Ada kemungkinan jugalah Lucid tengah guna duit investor ni untuk buat R&D supaya next produk ni betul-betul wow dan boleh kalahkan semua EV yang lain. Lagipun investor dia sangat kaya dan mungkin takkan give up dengan Lucid.
Tapi mungkin juga market sebenarnya belum betul-betul bersedia dengan kereta EV yang terlebih canggih dan terlebih efisien tapi mahal dan banyak problem ni. Mungkin orang ramai happy je dengan EV yang biasa-biasa, tak canggih sangat tapi tak ada problem dan paling penting mampu milik. Ini pun nasib baiklah BYD tak boleh jual kereta dekat US. Kalau tidak, bungkus terus Lucid ni. Jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.